11.6. Cak dah buka belum tadi? Okey, dah buka. Okey, so 11.6 simetri putaran. Ini adalah yang terakhir ya, subtopik terakhir untuk bab 11. Tapi minggu depan kita akan masuk balik. Okey, kita masih lagi ada tentang apa putaran tu kan. Macam mana nak cari titik tengah untuk putaran. So minggu depan lah yang tu. So 11.6 simetri putaran. Suatu bentuk mempunyai simetri putaran jika bentuk tersebut tidak berubah selepas putaran walaupun kurang daripada satu putaran. Apa maksud dia? So tengok jarum jam. Jarum jam tu, jarum jam panjang. Dia bermula dengan 12, nombor 12 tu kan. Kemudian dia berpusing sampai ke sini. Sampai ke sini jam 6. Yang ni nombor berapa? Nombor 9. So setiap putaran tu kita tengok bentuk dia tak berubah. Maksudnya ada beberapa kali putaran kita dapat bentuk yang sama. Itulah simetri putaran. Kita tengok contoh. So kita ada segitiga. Sekarang cikgu dah dapat segitiga sama. So apa yang dikatakan simetri putaran? Simetri merupakan padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu bahagian atau sisi suatu arah atau objek. Bagi simetri putaran, bentuk atau imej yang diputarkan kurang daripada 360 pada satu titik bentuk, titik tetap, bentuknya masih kelihatan sama. So contoh, cikgu letakkan titik warna merah dekat sini So bila cikgu pusingkan dia, bila cikgu pusingkan dia, tengok. Bentuknya masih lagi sama. Pusing macam ni. Dia bergerak tu tak ni tu. Maksudnya bila cikgu pusing macam tu, titik merah tu dah berada di Astaghfirullahalazim, anak weh. Handphone dia bukan rosak. Sorry gangguan. So sekarang di atas tu apa? Sebab cikgu rotate secara ikut arah jam kan. So sekarang yang di atas adalah C. So sebelah sini adalah B. Maksudnya bila rotate tu kita akan dapat bentuk yang sama. Kita akan dapat bentuk yang sama. Maksudnya kalau cikgu rotate, boleh tak jangan ubah benda tu? Contohnya ni cikgu rotate sekali lagi. Contohnya rotate cikgu buat macam ni. Bentuk macam ni. Tapi tak sama kan dengan ABC yang asal tu. So tak boleh. So kita kena rotate dia sampai dapat bentuk macam ni. Maksudnya sekarang rotate yang kedua tu. A dah ada kat sini. A kat situ, B sini. Astaghfirullah kakak. So last sekali, cikgu rotate lagi sekali. Ini daripada yang kedua, yang tengah ni cikgu rotate dia. Cikgu rotate sampai dapat bentuk yang sama.
Okay, so maksudnya cikgu punya ni dia bergerak ni. Sepatutnya bila rotate dia tak ada pergerakan. Okay, so sepatutnya A dah berada di tempat dia kembali. Okay, so kat sini dah C dan sini B semula. Maksudnya daripada asal tu berapa kali dia berpusing dan dia dapat bentuk yang sama macam ABC yang asal tu. Okay, dia boleh berpusing tapi berapa kali dia dapat bentuk yang sama. So maksudnya dalam satu putaran lengkap 360 darjah. Astaghfirullah. Dengar saja cakap cikgu. Biar. Boleh tunggu tak ibu habiskan kelas? Okey. So, contoh 27. Kenal pasti objek berikut yang manakah mempunyai simetri putaran. Okey, so kalau yang pertama ni tidak. Okey, tidak sebab jika berpusing, okey boleh bayangkan dia berpusing. Okey, so tak ada yang sama pun. Okey, kecuali dia pusing tu dah cukup 360 darjah. Tapi yang kita nak sebelum dia kurang daripada 360 darjah dia ada pusingan yang bentuk sama. Bila dia pusing dia ada bentuk yang sama macam ni. So tak adalah. Okey, tiada simetri putaran. Okey, tengok yang B. Okey, B. B tu memang bentuk bulat. Okey, putaran. So, kalau kita pusing pun dia akan dapat bentuk yang sama. Berapa kali pusingan tu? Banyak lah. Okey, dia ada banyak simetri pusingan. Kalau nak tahu. Okey, contoh. Kita letakkan garisan ya. Okey, so garisan cikgu letak kat situ. Okey. So, itu simetri pusing. Simetri putaran. Okay, ada banyak lah kat situ. Okay, sebab bentuk dia semua sama tu, tengok tu. Okay, bentuk kipas dia tu semua sama. Yang kecil pun sama. Okay, so iyalah. Okay, mempunyai simetri putaran. Okay, next C. Ambil kat dapur. Okay, tengok C. Okay, so bentuk duri-duri tu dia tak sekata. Kakak, please. Okay, duri tu dia tak sekata, ada yang panjang, ada yang pendek. Okay, so kalau ikutkan memang tak ada simetri putaran. Okay, maksudnya kita pusing dia. Okay, kita pusing dia. Kita pusing dia dalam 360 lengkap baru kita dapat bentuk yang sama. Okay, so tak ada lah. Okay, bentuk A dan B. A dan C tiada simetri putaran. Okay, so kita tengok yang ni. Okay. So, tengok objek ni. Okay. Kalau tengok, ini adalah bentuk bintang. Okay, dan tengok sisinya pun sama tu kan. Okay, so bintang ni kita boleh pusing dia. Okay, ini A. Ini A. Ini B, ini C, D, E. Okey, so kalau cikgu pusingkan ke arah jam, okey ikut arah jam, so A tu akan pergi ke B. So A akan berada di sini, B di sini, C di sini. Dan begitulah E akan naik atas. Okey, dan nampak akan dapat bentuk yang sama. Okey. So kalau cikgu pusing sekali lagi, okey, maksudnya pusing sekali lagi. Okey, A akan berada di bawah yang ketiga tu Okey, B di sini, C di sini, D dan E berada di tempat A tadi. Okey, itu maksudnya. Okey, bila pusing berapa kali kita akan dapat bentuk star yang sama. Okey, so star tu kalau kita pusing kurang daripada sudut 360 darjah, kita dapat walaupun sekali, itu pun dah dikira mempunyai simetri putaran. Okay, so ni dah ada banyak kali, so memang automatik lah dia ada simetri putaran. Okay, ya, jawapan dia ya.
Okay, so B. Okay, B tu kalau dia tak ada tak ada yang tengah ni. Okay, bentuk bulatan 2 dan bentuk senyum tu, garisan senyum. Okay, so kita akan dapat simetri putaran. Tapi kalau ni dapat tak? Ada benda ni. Tak dapat lah. Okay, tak dapat. Sebab apa? Sebab kalau kita pusing kan, garisan senyum dan juga bulatan tu akan turut berpusing. Betul? Bila kita putar dia. So, bila kita putar, okay, daripada bentuk macam tu, kita putar, mata dia akan ikut lah. Nampak? Sebab tu cikgu kata tak ada simetri putaran. Kalau pusing ke bawah pun dia akan jadi macam tu. Dia tak sama. Okay? Dia takkan sama kecuali kita pusing dia cukup 360 darjah, kita dapat bentuk yang sama. Okay? So, untuk B, tiada simetri putaran. Okay? Tiada simetri putaran. Ya, ingat tu. Simetri putaran tu mesti kurang daripada 360 darjah, kita dapat bentuk yang sama. Okay, C ada tak? C ada tak? C ni bentuk macam ni. Confirm lah tiada juga. Betul Fazana. Okay, C pun tiada. Intan betul. Okay, bagus. Okay, terima kasih bagi respon. Okay, so D. D ada bentuk macam ni. Lepas tu dia ada macam apa ni? Macam Pac-Man tu kan. So ada tak? Rasa-rasanya ada ke tak ni? Simetri putaran. Hebat. Okay, pandai. Okay, so tiada simetri putaran juga untuk D. Okay, bagus. Okay, terima kasih responnya. Okay, kalau tak cikgu rasa macam sorang-sorang kat sini dengan gaduh dengan anak. Okay, so next 11.6.2. Okay, tadi kita kena pasti sama ada objek kita tu ada simetri putaran ke tidak. Sekarang kita nak kena pasti berapa peringkat. Berapa peringkat tu macam yang cikgu tentukan di sini. Tengok dia pusing berapa kali. Okay, so ini dapat satu bentuk. Warna merah tu satu bentuk. Okay, sorry, warna merah tu tak pusing lagi. Okay, merah tu asal. So biru tu kita mula kira. Okay, bila kita pusingkan, okay, biru tu yang pertama, kita dapat bentuk yang sama. Okay, kemudian cikgu pusing lagi. Okay, so cikgu dapat bentuk yang sama, warna hijau tu. Okay, dan kita boleh pusing lagi 3 kali sebenarnya. So ada 5 kali pusingan lah. Okay, untuk dapatkan putaran. Okay, simetri putaran. So 5 peringkat. Okay, so kita tengok slow sikit kakak. Okay, so bilangan image yang boleh dihasilkan dalam suatu pusat putaran yang sama dan menjadi seperti objek asal. Okay, maksudnya bila kita pusing, kita dapat objek asal. Okay, sama seperti objek asal. Macam yang cikgu tunjuk tadi. Okay, berapa bilangan? Okay, bilangan image. Okay, bilangan image. So tadi untuk gambar star tu, okay, bintang, cikgu dapat 5 kali pusingan. Okay, so okay, adalah dinamakan peringkat simetri putaran. Okay, so peringkat simetri putaran sama dengan bilangan paksi simetri suatu objek. Okay, dia kata bilangan paksi simetri. Maksudnya cikgu guna yang ni, cikgu tunjukkan. Okay, paksi simetri dia kat mana? Ikut yang warna hitam tu cikgu bagi. Okay, so bila kita lipatkan, okay, star tu, okay, pada bahagian yang cikgu gariskan tu, okay, kita akan dapat lipatan yang tepat kan.
Dia akan terlipat elok sama bentuk kiri dan kanan tu. Okey, 1 2 betul kan? Okey, 2. Seterusnya okey, 3. Dan yang terakhir 4 kat sini. Sorry, bukan terakhir lagi, ada satu lagi, sorry. Okey, 4 dan 5. So 5 lah. Okey, itu yang dia katakan. Okey, kita kembali kepada ayat tadi. Okey, peringkat simetri putaran sama dengan bilangan paksi simetri suatu objek. So tadi kita ada 5 paksi simetri bagi bintang tadi. Maksudnya peringkat simetri putaran pun 5 bagi bintang tadi. Okey, so tengok yang warna kuning tu. Peringkat simetri putaran ialah bilangan kali sesuatu bentuk menepati dirinya. Okey, dalam satu putaran lengkap. Okey. So bilangan paksi simetri adalah sama dengan peringkat simetri putaran. Okey, samalah ayat dia. Itu definisi. Okey, so tentukan peringkat simetri putaran apabila kedudukan A berada di kedudukan D. Okey, so sekarang anak panah cikgu tunjuk pada A. Cikgu try. Ni dia akan lari sikit lah. Okay. So daripada A, kita nak dapatkan kedudukan D. D sini D kat sini. Sorry, dia bergerak pula. Alhamdulillah. Okay, D di sini. Okay, so cikgu try pusing. Gambar rajah yang cikgu dapat ni tak sama sebenarnya yang dekat buku teks tu. Okay. So cikgu pusing sekali. Okay, so okey, tu kali pertama kan. Pusingan pertama A ke B. So peringkat pertama. Okey, maksudnya bila kita pusing kita dapat bentuk yang sama. Okey. So itu peringkat pertama. A ke B. Okey, kemudian cikgu pusing lagi. Okey, pusing lagi daripada B ke C. Okey. Okey, daripada B ke C cikgu dapat bentuk yang sama. Okey. So peringkat kedua. Okey, peringkat kedua. Okey, kita nak sampai D. So kita pusing sekali lagi. Pusing sekali lagi sampai D. Sorry, dia itulah bila pusing dia lari bentuk tu. Okey, so bila pusing lah dah sampai ke D. Okey, so peringkat ketiga. Okey, so maksudnya jawapan dia kat sini. Okey, kita ada 3 peringkat lah. Okey, peringkat 1, peringkat 2, peringkat ketiga. Okey, putaran simetri dari A ke D. Yang tu ikut arah jam dia boleh bagi soalan sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. So dekat sini dia tak bagi tahu spesifik. So kita anggap ikut arah jam lah. A, B, C, D. Okey, selamat sejahtera di Vashri. Okey. So daripada A ke D, okey, 3 peringkat lah. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat ketiga. Okey. So kalau dia tanya untuk satu putaran lengkap, so awak penuhkan lah. Maksudnya ada 5. Untuk pentagon ni dia ada 5 paksi simetri. So maksudnya dia akan ada 5 peringkat lah. Okey. So sehingga peringkat kelima. Okey Madu, selamat sejahtera. Okey. So kita terus kepada soalan. Okey. Okey, tengok soalan yang pertama. Tentukan peringkat simetri putaran bagi
objek berikut. Okey, so bentuk ni ada ni tak? Bila cikgu pusing, tengok ada tak bentuk yang sama bila cikgu pusing? Tak ada kan? Ni 180 cikgu pusing. Kemudian cikgu pusing lagi sampailah 360 darjah. Tak. Maksudnya tak ada simetri putaran. So peringkat simetri putaran pun tiada lah. Okey. Tiada. Satu lagi kita nak tahu ada ke tak ada. Dia ada paksi simetri tak kat sini? Ada paksi simetri tak? Ada paksi simetri untuk A? Tiada. Okey, manusia kata tak ada. So tak ada, tiada. So bila tiada paksi simetri, ya Suraya, tak ada juga. Okey, good. Okey, bila tiada paksi simetri, so tiada peringkat putaran lah. Okey, so tiada peringkat putaran. Sorry, ibu jatuh pula. Peringkat simetri putaran. Fokuslah kat cikgu awak tu. Okey, so B. Kita tengok B. Okey, cikgu pusing kat situ dia ada tunjuk pusingan tu. Okey, sekarang cikgu dah pusing 90 darjah. Okey, kemudian cikgu pusing 180 darjah. Dapat bentuk yang sama kan? Tengok warna kuning tu. Warna kuning tu tadi dekat atas. So sekarang warna kuning kat bawah. Okey, so sekarang cikgu dah dapat peringkat pertama. Bila dapat sama tu bentuk dia, so itu peringkat putaran pertama. Peringkat pertama. Okey, peringkat pertama. Kemudian kita pusing lagi. Okey, sampailah 360 peringkat kedua. So ada dua peringkat saja, peringkat pertama dan peringkat kedua. So peringkat kedua lah jawapan dia B. Sabar kakak. Peringkat kedua. Handphone ibu kan rosak. Okey, C. Kita tengok C. Sabar, ibu settlekan kerja ibu dulu. Okey, fokus kepada warna merah. Okey, so sekarang cikgu pusingkan dia. Okey, sampailah kita dapat bentuk yang sama. Okey, tu 90 darjah. So cikgu dah dapat peringkat pertama. Okey, simetri putaran. Okey, peringkat pertama. Kita pusing lagi. Okey, sekarang itu adalah 180 darjah. Okey, so cikgu dapat peringkat kedua. Pusing lagi dia. Okey, so itu peringkat ketiga. Okey. So sekarang last kali cikgu pusing sampai penuh, putaran penuh 360. Cikgu dapat peringkat keempat. So jawapan dia peringkat keempat. Okey, peringkat keempat. Okey, senang, simple saja. Okey, so tengok D tu. Okey, D tu. Okey, ada paksi simetri tak kat situ? Kalau rasa macam confused sikit, ada paksi simetri tak kat situ? Ada tak? Cuba tengok balik betul-betul. Ada paksi simetri. Paksi simetri tu dia yang bila kita letak garisan tu dia sama kiri dan kanan, atas bawah ke. Okey, Intan kata ada. Syafiqah kata ada, Fazana tak ada. Tadi manusia kata tak ada. Okey, kita tengok. Okey, ni kat sini sebenarnya. Nampak tak? Bila cikgu letak kat situ, so dia dah jadi paksi simetri. Kiri dan kanan ni dah
dah sama. So maksudnya dia ada peringkat pertama je lah. Okay, peringkat pertama sahaja. So kalau susah sangat nak pusing-pusing tu, nak bayangkan, awak tentukan ada berapa paksi simetri. Sebab tadi dalam definisi kan dah bagi tahu, okay, peringkat pusingan simetri, peringkat simetri putaran sama dengan bilangan paksi simetri. Okay, so next. Okay, terima kasih bagi respon. Okay, objek simetri berikut diputarkan pada suatu titik, nyatakan peringkat simetri putaran jika, okay, putaran ni cikgu tetapkan Sekejap. Okay, kita ikut arah jam. Okay, kita ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. So maksudnya kita pusing ni daripada merah tu ke kanan lah. Okay, dia boleh dua ni. Ikut arah jam boleh, lawan arah jam pun boleh. So sekarang cikgu nak untuk nombor 3 tu, okay, jawapan hanya ikut arah jam. Okay, kedudukan A berada di kedudukan C. A tu yang warna merah tu Okay, A ke C. So A tu cikgu pusingkan. Okay, tu baru B 1 kan. Dia nak ke C. So sekarang dekat C dah. A dah dekat C. So berapa peringkat tu? Berapa peringkat tu? Allah. Berapa peringkat dah tu? Ya, 2. So peringkat kedua. Kejap kakak. Okay, next, daripada B berada di kedudukan D. Okay, so kita tukar sikit. Okay, cikgu tukar daripada B. So merah tu cikgu alihkan. Okay, sekarang merah tu dekat B. So sekarang B dia akan bergerak ke kedudukan D. Okay, so kita pusing daripada B ke D. Okay, 1 2. Okay, maksudnya 2 lah. Okay, sama juga peringkat kedua. Okay, so next, kedudukan C di kedudukan B. Okay, C kat sini. So cikgu tukar C kat situ. Okay, so sekarang C tu ke B. Ikut arah jam. So kita kena pusing sampailah kita jumpa di B. Okay, so sekarang pusing 1. Okay, peringkat kedua, peringkat ketiga. Manusia dah dapat jawapan dah. Peringkat keempat dan peringkat kelima. Betul Manusia. Okay, betul Suraya. Okay, so peringkat kelima jawapan dia. Okay, so next kita tengok. Objek tersebut terletak pada satu atas. Nyatakan koordinat bagi P di bawah simetri putaran peringkat ketiga. Okay, P kat situ, sorry. Okay, P kat situ. Okay, nyatakan koordinat bagi P di bawah simetri Okay, peringkat ketiga maksudnya kita kena pusing 3 sampai 3 kali lah. 1, 2, 3. So dekat mana tu? Okay, P dekat situ. So tengok, dia dah sediakan tu kan. So maksudnya kalau sekali pusing, kita akan dapat P dekat sini. Ni peringkat pertama Okay, ni peringkat pertama. Sekali lagi pusing, kita akan dapat P dekat sini. Ni peringkat kedua. Dan last sekali P dekat sini, peringkat ketiga. So maksudnya kita nak yang ketiga tu lah. So P dekat sini, titik kat sini. Okay, so apa koordinat P ketiga kita tu, peringkat ketiga kita tu?
Ha. Baca koordinat kat situ. Betul. Tapi Syafiqah tertinggal apa tu kat situ tu? Luas simetri putaran 1 peringkat ketiga 13. ialah okey, semua tak tulis tu. Dia kena ada apa? Kena ada tanda kurung. Jawapan dah betul dah 28, tapi kena ada tanda kurung. Okey, so setakat itu